Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa salah 137. Situ 27. Betul 127. Masalah mengapa menghadap kiblat orang celik, bagaimana hukumnya? Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu al-um, maka tiap-tiap orang yang kuasa melihat Baitullahil Haram, orang yang kuasa melihat daripada orang di Mekah dalam masjid, masuk masjid nampaklah kan, atau satu rumah daripadanya, atau di tanah lembahnya atau gunungnya, maka tiada memadai semayang hingga betul menghadap Baitullah, ya ainnya, kerana boleh dapat ia akan membetuli menghadapnya dengan tentunya. Mereka yang nampak Kaabah depan mata dia ada kena menghadap tepat. Sebab itu lingkungan dia dibuat cantik bulat, dia semua boleh mengikut dan menghadap tepat dada dia kepada Ainul Kaabah. Masalahan orang yang jauh, makin ada khilaf di kalangan ulama. Setengah mengatakan kita kena ibadat dari jauh daripada atas zan, dengan dalil-dalil kompos dan sebagainya lah. Dia tak sampai yakin nampak depan mata. Jadi bila zan itu ada dua kaul. Satu, mana dia zan akan ain Kaabah, dan satu lagi pendapat katakan zan dengan jihah Kaabah, pihak saja. Kalau Kaabah pergi kat sini, dia semayang menghadap, sengit sikit-sikit pun tak apa, jangan di pihak sini. Itu satu pendapat. Yang satu lagi kata kita menghadap zan, tapi zan tu zan kan ain Kaabah yang dihadap. Itu ada dua pendapat. Ada pun mereka yang nampak lihat itu oleh apa, dia mesti tengok. Kalau dia pusing tak menghadap, batal mayang. Sudah masalah menghadap kiblat orang buta, bagaimana hukum? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jika seorang itu buta yang kuasa memperhadapkan dia oleh orang lain, orang itu betulkan hadap ni akan Baitullah, dan tiada ada baginya sembahyang ia, padahal ia tiada tahu akan Baitullah, ya, dengan ketiadaan diperhadapkannya oleh orang lain, maka hukumnya padanya tafsil. Mana ada huraian seperti akan datang ini. Manakala jika di dalam hal ia ketiadaan mendapat akan seorang menghadapkan dia ke arah kiblat, hendaklah sembahyang kemudian diulang pula akan sembahyang, kerana bahawasanya atas ketiadaan mengetahui akan berbetulan akan kiblat apabila gaib daripadanya, dengan segala dalil yang dijadikan Allah Ta'ala daripada matahari, bulan, bintang, semua dalil, ya, dan bukit, ya, dan angin dan lainnya, daripada barang yang diperbuat dalil. Mana sama ada cek bintang atau matahari, kita matahari kan, matahari terbenam, dan dalil dengan tu orang yang pandai-pandai atau berhadap kepada Baitullah, mana dia kena cek dalil. Sekarang pakai kompas semua kan, darjah apa-apa dibuat. Dan jika dapati orang yang celik memperhadapkan dia, orang celik buat menghadapkan dia kepada kiblat, maka tiadalah ulang. Atau tak payah sembahyang, tak ulang lah, ya, itu cara dia. Biasanya kalau sembahyang ramai-ramai itulah kan, dia orang pusing kan, dia kata salah, dia orang tolong betul kan, habis. Dan masalah menghadap kiblat dalam bergelap, bagaimana hukum? Dia menghadap kiblat dalam keadaan tak ada cahaya, malam gelap. Kata Imam Syafi'i, seorang yang celik sembahyang ia dalam gelap, dia nampak dan berijtihad, dia kena penjara ke? Mudah-mudahan kalau Mesir ketengok dia penjara bawah tanah kan, gelap. Dan berijtihad ia pada menghadap kiblat, jadi cari dalil-dalil yang menyokong arah kiblat, maka kemudian daripada sembahyangnya diketahui tersalah hadapnya, nasai tidak memadai akan dia, melainkan bahawa diulangkan akan sembahyangnya, kerana bahawasanya kembali daripada zan kepada ihatah. Mana seorang tadi sembahyang dengan ijtihad kan,
Tiba-tiba habis semayang, dia dapat ketahui bahawa arah yang dihadap tu salah, maka hukum dia kena sembahyang balik, ulang. Kalau dalam waktu, kalau habis waktu, qada. Ya, sebab apa kaedah kita? La ibarata bizanni al-bayyinul khata. Tidak diambil kira, tak terpakai. Ya, dengan zan. Jadi kita ijtihad tu taruh di zan. Zan maknanya 50 ke atas, 50 ke atas. Tajwizul amraini ahaduhuma azharu minal akhar. Itu dalam usul fiqh. Tajwizul amrai, kita mengharuskan dua perkara. Ahaduhuma azharu minal akhar. Salah satu lebih terang, lebih zahir. Ya, itu dipanggil zan. Orang beritahu kita, tadi dia datang sini dekat Sempang 4 tu accident. Kita tengok dengan orang yang memberitahu ni, rasa hati kita kuat, rasa ya. Dia tak yakin tapi rasa kuat ya. Itu zan. Kalau 50, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Itu syak. Kalau kita tengok, ya tidak ni. Itu sikit. Itu dia panggil waham. Ya. Tiba-tiba bawa dia tengok betul-betul lah, tu yakin. Itu beza ni. Jadi kalau tidak diyakin, kita tak nampak zan. Maka zan ni kalau di ijtihad dan tidak nyata salah, maka dipakai. Ya, walaupun semalam diuraikan satu sembahyang 4 kali dia pusing dalam 4 rakaat. Rakaat pertama dia menghadap, masuk rakaat kedua dia rasa sedar di ijtihad, belah sini dia pusing. Ya, ketiga dia pusing dalam 4 tapang, membagi 4 penju, sah sembahyang selama tidak nyata salah. Tapi kalau nyata salah, silap, maka silap itu boleh. Itu kan ada gitu. Jadi kalau dia tahu salah, maka apa? Wajib ulang kalau dalam waktu. Ini ada dia. Kemudian masalah 130 menghadap kiblat dengan tiada beristiab hukum. Di semayang kita kata cik dah kiblat. Mana-mana kita menghadap kan tuan tak tahu. Wah. Macam bunyi. Kita bukan bincang masalah Tuhan tak tahu ke Tuhan, memang tahu, tak ada istilah tak tahu bagi Tuhan. Dia Maha mengetahui. Cuma masalah ini arahan. Ya, pawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu nas Quran. Nak semayang kamu kena hadapkan diri kamu ke Baitullahil Haram tu. Itu nas Quran suruh. Bukan masalah Tuhan memang tahu mana kita menghadap, tu soal lain. Ya, soal Tuhan suruh tu. Tu. Maka kita kena cari arah dia lah. Sebab hukum dia wajib, dia syarat ya, untuk sah. Jadi kata Imam Syafi'i, bermula orang yang ada tempat dekat yang tiada nampak dan daripada tempatnya akan Baitullah. Ya. Macam mana Pak? Atau orang yang di luar Makkah, maka tiada halal baginya meninggalkan tiap-tiap kali ia hendak sembahyang fardu dan daripada ijtihad. Kena ijtihad tu. Pada menuntut betul berhadap Kaabah dengan beberapa dalilnya daripada bintang-bintang ke, dululah caranya, matahari ke, bulan, gunung, ya, dan mana tiup angin. Kalau tahu ni angin mana arah, maka kiblat duduk biasa kat mana. Ya. Kalau mananya bintang pula, biasa kalau negeri ni bintang tu bila dikanankan kat bau, depan tu kiblat dia. Kalau negeri pula bintang tu belakang kiri dia, depan tu kiblat dia. Ada negeri pula kita letakkan bintang tu atas kepala belakang, maka depan tu kiblat dia. Macam mana dia berpandu pada bintang. Ada juga. Jadi makna itu sebagai ijtihad. Dan tiap-tiap orang, tiap-tiap barang yang padanya di sisi tadi, iaitu menunjukkan atas kiblat. Carilah apa dalil. Ya, setengah-setengah dah hutan pakai pokok. Dua pokok. Pokok bila bersuluh, kita tengok dia akan pergi ke arah matahari naik. Dia cari cahaya. Kan pokok pusing kan. Dia kalau dia pusing macam ni, bermakna sana matahari naik. Matahari jatuh belah sini. Sini arah kiblat. Macam tu. Ya. Carilah dalil-dalil pokok dan sebagainya yang mereka biasa. Walhasil maknanya kena ijtihad. Kalau kita dah tahu, dah siap macam masjid semua ni, memang dah siap ijtihad semua kan. Itu ayam masuk semayang je lah. Dia kata pergi kawasan dalam hutan ke mana, tiba nak semayang tak tahu arah, kena pakai ijtihad. Sekarang buat kompos dan sebagainya lah. Habis.
Dan satu lagi masalah 131, menghadap kiblat berlainan ijtihad apa hukum sembahyang ni. Kata Imam Syafi'i, dan adalah beberapa orang keluar daripada Mekah, 3-4 orang pergi keluar ni, maka berijtihad mereka itu pada menuntut kiblat, tiba-tiba bersalahan ijtihad. Yang ni kata sini, yang ni kata sini, masing-masing ada dalil dia. Macam mana tu hukum dia? Bersalahan ijtihad mereka akan sebagai ijtihad yang tiada kuasa seorang daripada mereka itu menurut ijtihad kawannya. Masing-masing ada hujah. Dan bahawa melihat ia akan dirinya lebih tahu daripada ijtihad daripada kawannya, hingga menunjuk akan dia oleh taulannya atas alamat ijtihadnya yang dipikirkannya itu menyalahi ijtihadnya. Ya, ijtihad yang pertama, maka kembali ia kepada fikirannya bagi betul ijtihad dirinya. Dua, naklah ia jangan menurut ijtihad orang lain tu. Kaedah kita apa? Kaedah kita, al-mujtahid la yuqallidu mujtahidan akhar. Itu kaedah fiqh. Al-mujtahid, orang yang ijtihad, la yuqallidu, dia tak boleh taklid mujtahidan akhar, orang yang al-ijtihad yang lain. Ya, ini berpandu pada hadis. Hadis Nabi kata apa? La tuqallidu fi dinikum, jangan bertaklid dalam agama kamu. Maka ulama letakkan 2 bab. Satu dalam bab usuluddin, jangan bertaklid, kita kan ada dalil. Ya, sebab iman taklid ni tak yakini. Man qallada fi tauhid imanuhu lam yakhru min tardidi. Siapa bertaklid dalam masalah usuluddin, iman dia tak mantap, dia bergonggah. Satu. Dan kedua, dia tak ditanggungkan hadis pada masalah ijtihad. Dia tak boleh ikut ijtihad orang lain, ya, kecuali kalau nampak benar tu lain. Ini sama-sama ijtihad, masing-masing pakai hal dia. Itu macam imam mazhab itulah, dia ada ijtihad masing-masing. Bila benda tu masuk dalam benda ijtihadi, kalau benda tu masuk ijtihadi, tak payahlah. Dia pergi Mekah, depan mata dia nampak ada Kaabah pampang, nak tak payah ijtihad apa lagi lah. Jadi kalau sekiranya ada 3 orang berbeza antara satu menurut ijtihad orang lain tu, dan sembahyang tiap-tiap seorang daripada mereka atas ijtihadnya, yang dipikirkan ya kiblat itu dia pada pihaknya, dan diluaskan seorang itu mereka itu bawa berimamkan, dan luaskan seorang daripada mereka itu bawa berimamkan seorang apa menyalahi ijtihadnya akan ijtihad taulannya, ya. Maksud dia diluaskan seorang, memang dibuka daripada mereka itu bahawa berimamkan seorang apa menyalahi ijtihadnya akan ijtihad taulan ni tadi, ya. Setelah ijtihad, mana kalau dia ijtihad tiba-tiba menyalahi, tak ikut mengikut, mana ikut, ya. Satu bekas air, satu najis, satu tidak. Seorang kata yang belah kanan tu bersih, belah kiri tu najis. Orang kata tak, yang kiri tu bersih, kanan tu najis. Dia sembahyang semua sah, tapi tak boleh ikut-ikut. Ya, sebab kita iktikad dia menggunakan benda yang najis. Tapi dua-dua sembahyang tu sah. Ya, sebab masing-masing ada ijtihad, selama tidak nyata benar lah. Habis tu. Dan babu maja'ah annal bainal masyriq wal maghrib qiblah. Wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana ya Allah. Alhamdulillah.